لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Sidik Arifin.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi nazir masjid, ahli jawatan kasih masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib ni untuk mendengar tazkirah, mendengar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian kita ini semakin tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita membenci apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Pengajian kita dalam ilmu al-qiraat, qiraat al-Quraniyah. Kita menggunakan kitab, saya menggunakan kitab, iaitu nama kitab dia Mabahis fi Ulum al-Qiraat. Ni kitab kecil, tak nampak Mabahis fi Ulum al-Qiraat. Kitab ni dalam bahasa Arab. Tapi yang dah diterjemahkanlah, saya buat dalam bentuk slide dalam bahasa Melayu. Kitab ni dia membicarakan tentang ilmu-ilmu tentang bacaan Al-Quran. Luas ilmu bacaan Al-Quran ini. Dan kita dah pergi kepada tajuk tentang ta'arif qiraat, definisi dia, perbezaan antara Al-Quran dan qiraat, apa dia kita dah bincangkan. Syarat-syarat qiraat yang diterima, yang ditolak, sejarah perkembangan ilmu qiraat zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman Uthman bin Affan. Ini kuliah kita yang terakhir pada 14 hari bulan 2. Ini kuliah yang terakhir pada 14 hari bulan 2 yang lalu. Kemudian kita dengar Ramadannya, dan inilah baru kita bertemu balik. Saya dah membicarakan tentang bagaimana penulisan Al-Quran itu. Zaman Nabi, zaman sahabat, daripada Quran itu tidak boleh dikumpul. Nabi dia ajar para sahabat, wahyu turun kepada Nabi, Nabi panggil sahabat jadi penulis wahyu. Sahabat tulis-tulis, tapi Nabi tak pernah bagi arahan kumpul Quran tu satu tempat. Nabi tak pernah bagi arahan gitu. Nabi tak suruh. Jadi sampai Nabi mati, Quran tu tak ada 30 juzuk, tak ada. Sahabat-sahabat pun tak berani buat. Sehingga zaman Abu Bakar, Quran itu ramai para penghafal Quran mati, jadi takut Quran tu hilang, orang hafal Quran pun kurang, Quran pun tak ada tulis, nak dikumpul satu tempat. Nabi tak suruh. So benda pertama bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Umar lah. Sayyidina Umar dia bagi idea pada Abu Bakar, dia kata bahaya ni. Orang hafal Quran dah tak ada ni, kita pun tak ada, macam mana nak buat tahu Quran ni hilang terus. Kemudian bincang, Abu Bakar, Umar bincang, panggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun tak nak kumpul Quran tu, tak berani. Dia kata, Zaid dia kata, kalau wahai khalifah, dia kata, kalau engkau arahkan aku ubahkan bukit, dia tunjuk satu bukit, aku sanggup ubah korek, dia kata, tapi nak kumpul Quran 30 juzuk, tak berani. Dia kata, Nabi tak pernah suruh. Sampailah Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada. Mula Allah lapangkan dada Abu Bakar. Idea tu idea Umar Al-Khattab punya idea. Umar tu dia bukan khalifah. Dia just backup pada belakang aja. Dia bagi idea dekat Abu Bakar. Abu Bakar pun mula dia tak terima. Dia bincang tu. Sampai dalam hadis tu disebutkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk
kumpul Quran. Sebab buat benda bid'ah. Mana berani kan? Nama pun bid'ah. Okey. Kemudian panggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun tak nak buat. Ubah bukit boleh. Ini jangan. Kemudian Allah lapangkan dada Zaid bin Sabit. Untuk buat kumpul. Buatlah. Orang kata bid'ah pertama dibuat oleh khalifah. Zaman Umar, zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman berlaku pula dari sudut ilmu berbeza pandangan wajah bacaan sampai kafir mengkafir, caci mencaci. Apabila untuk Islam berkembang tu sampai peringkat caci mencaci, kafir mengkafir antara satu. Dia Quran ini dia berkembang pada peringkat asal dia pada 5. Disebut Al-Amsar, 5 buah negara yang pertama. Madinah, Mekah, Basrah, Kufah dan juga Syam. So 5 negara yang pertama ni negara Al-Amsar, dia kata. Al-Amsar itu Islam berkembang dekat 5 buah negara yang utama. Jadi 5 negara utama ni lah ramai ulama-ulama lahirnya, para cendekiawan Islam. Semua disiplin ilmu, bukan ilmu Quran ni je. Semua ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu akidah, semua ilmu dia berkembang dekat 5 negara pertama. Jadi Quran pun begitu. Bila berkembang, setiap negara ni berbeza. Sebab satu negara ni orang lain, sahabat lain yang pergi. Yang ni sahabat lain pergi. Yang mana lain ambil bacaan daripada Nabi SAW dengan wajah yang berbeza-beza. Oh, jadi bergaduh. Bila nak perang, nak buka satu negara Islam lagi, nak ambil satu negara orang kafir, tentera Islam ni bergaduh. Kan? Kemudian baru diselaraskan. Itu saya ceritakan dulu. Ni dia gazet balik lah. Ingat balik cerita tu. Sampai Sayyidina Osman panggil Zaid bin Sabit. Dengan 4 orang itu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Harith, buat balik susun, selaraskan. Betul-betul diselaraskan Quran itu. Tapi dia masih dalam kerangka qiraat yang dibenarkan. Kemudian saya dah ceritakan, kemudian dibakar Quran itu selain daripada masa Uthmani, masuk zaman Sayyidina Ali, kemudian berkembang. Saya katakan Quran tu yang katakan Rasam Uthmani tu tak ada baris, tak ada titik. Kemudian datangnya dia letakkan isu yang pertama dari sudut baris dan bentuk titik kan. Kemudian baru datang titik pula pada zaman Bani Umayyah. Saya dah ceritakan tu dulu. Tuan-tuan ingat dah? Tak ingat pun tak apa. Kita cerita balik je lah. Ingat tu. Saya dah cerita dah benda tu. Maksudnya nak jadi Quran sampai hari ni tu bukan mudah lah. Zaman Khalil bin Ahmad, daripada tak ada baris, tak ada titik, dia ada baris. Baris selepas tu nak kena tambah pula titik. Orang salah baca pula kan. Kemudian jenis titik, tanda-tanda syaddahnya, baris atasnya fathah, baris bawah kasrah, dhammah, nak letak tu. Ba tu macam mana nak letak titik dia, 1, 2, ta tu ada. Semua setiap satu tu ada disiplin ilmu dan surat beranak dia. Sampailah ni zaman Sayyidina Osman ni. Okey, itu saya ingatkan balik lah apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan bila kita sebutkan disiplin kita belajar ilmu qiraat ini. Qiraat ni dia bentuk bacaan ya. Wah, rapi. Bila sebut qiraat bila sebut qiraat maksudnya bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan. Bila bacaan-bacaan ini biasa dalam kita belajar satu disiplin ilmu tu, untuk orang awam ni mudah saya nak faham. Qiraat ini dia bentuk bacaan ini dia akan pecah kepada 2 benda yang penting dulu. 2 kolom yang besar dulu. Satu nama dia qiraat 10 yang besar. Dia ada qiraat 10 yang besar. Dia ada nama dia qiraat 10 yang kecil. So dia ada 10 besar, 10 kecil. 10 besar ni dipanggil sebagai asyarah kubra. Asyarah tu 10 lah. Wahid, Isnin, Selasa, 10 tu asyarah. Asyarah 10 yang besar. Kemudian ada istilah dia 10 yang kecil. Disebut sebagai asyarah sughra. 10 yang kecil. Okey. Kalau 10 yang kecil ni, dia melihat 10 tu apa dia? Apa dia 10 dikatakan 10? 10 tu adalah imam-imam qiraat.
Maksudnya ada 10 imam qiraat yang bawa jalur yang besar, ada 10 imam qiraat yang bawa jalur yang kecil. Macam mazhab lah kita kata, kalau macam fiqh orang kata Syafi'i, Hambali, Hanafi kan. Bila qiraat ni mula-mula tu kita boleh tengok dia ada 2 mazhab besar. Ada mazhab 10, imam yang 10 baca qiraat besar, kemudian ada 10 yang kecil. Kalau 10 yang kecil ni dia ada 10 orang imam. Dia ada imam yang pertama, nama dia Imam Nafi'. Nafi' ni ada 2 orang perawi dia. Nafi' dia ada perawi dia Qalun dan juga Warsh. Qalun dan juga Warsh. Kalau saya tengok dekat slide tadi, imam sembahyang Isya dia nak bawa riwayat Warsh ni. Kan? Kalau saya tengok kat situ lah tadi, nampak imam dia nak baca Warsh sembahyang Isya ni. Itu imam yang pertama. Yang kedua, nama imam dia Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia imam, dia ada 2 orang perawi yang meriwayatkan bacaan daripada dia. Iaitu namanya ialah Al-Bazzi dan juga Qumbul. Ni 2 orang periwayat daripada imam yang kedua. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Nafi' yang pertama bacaan orang Madinah. Nafi' ni saya kata 5 tadi kan. Al-Amsar, 5 negara. Yang pertama Imam Nafi'. Nafi' ni bacaan orang Madinah. Maksudnya orang Madinah zaman Imam Malik kan, zaman tabi'in, dia berkembang di sini ilmu ni tuan-tuan. Zaman Nabi, sahabat kan. Zaman sahabat dia tak nampak lagi imam-imam qiraat ni tak ada. Tak nampak. So pun macam tuan, kenapa kita ni mazhab Syafi'i? Kenapa tak kita ni mazhab Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tak kita ni mazhab Umar Al-Khattab? Kenapa kita ni mazhabnya pergi Syafi'i? Kan? Kenapa dia tak nisbahkan kepada sahabat? Dia tak berlaku. Disiplin ilmu tu tak berlaku begitu. Bagaimana fiqh tu Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, dia pergi kepada tabi'in ke bawah tu, semua disiplin ilmu tu dia akan landing dekat situ. Serupa juga dalam disiplin ilmu qiraat. Dia tak landing terus qiraat tu kata ini qiraat Rasulullah. Dia tak kata gitu. Macam kita, mazhab kata mazhab memanglah. Sebab ulama tu kita akan sampai kepada Rasulullah semua itu. Tapi disiplin ilmu tu terbina begitu. So ilmu qiraat ni juga dia macam Nafi' ni dia zaman Imam Malik. Zaman tabi'in ni zaman perkembangan ilmu Islam. Semua didokumenkan. Zaman sahabat kepada zaman tabi'in, zaman kumpul. Baru nak kumpul riwayat. Tabi'in ni dengar, ambil daripada sahabat riwayat, dengar, kumpul. Zaman tu zaman Sima'i lagi. Dengar dan kumpul. So ilmu qiraat ni begini. Nafi' tu dia bacaan Imam Madinah. Yang kedua Ibnu Katsir. Yang nombor 2 ni Ibnu Katsir. Ini bacaan orang-orang Mekah. Orang Mekah dia ikut Imam Ibnu Katsir. Kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i tu bacaan dia, qiraat dia adalah qiraat Ibnu Katsir. Bukan yang kita baca sekarang ni. Yang biasa kita baca ni hafz tak. Imam Syafi'i bacaan dia bacaan Ibnu Katsir. Okay. Yang ketiga Abu Amru Al-Basri ni. Abu Amru Al-Basri ni bacaan orang Basrah. Dia ada 2 orang perawi dia. Ad-Duri dan juga As-Susi. Duri dan juga As-Susi. Itu imam yang ketiga. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir ni Ibnu Amir Asy-Syami. Abdullah bin Amir, orang Syam. Syam ni sebelah Syria sana. Dia ada 2 orang perawi dia. Perawi dia Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Ni yang keempat. Yang kelima Imam Asim. Asim. Imam Asim ni ada 2 orang perawi dia. Yang pertama ialah Syu'bah. Yang kedua ialah Hafs. So yang kita baca-baca tu kan, inilah duduk kat sini. Hafs. Yang kita baca-baca tu. Kan? Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. So yang kita baca tu duduk dekat Hafs tu lah. Itu pun dekat 10 yang kecil. Mazhab 10 yang kecil ni. Okay. Yang keenam, Imam Hamzah. Asim yang kelima ni tadi, Asim tadi adalah bacaan orang Kufah. Jadi, Quran yang kita baca sampai hari ini ni, bacaan Hafs tu, yang kita baca tu, itu bacaan penduduk Kufah. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, dia baca bukan bacaan Kufah. Dia baca bacaan orang Mekah.
Tu. Kena tahu tu. Disiplin ilmu tu. Dia duduk kat situ. Surat beranak dia. Landing dia dekat situ. Okey. Yang keenam, Imam Hamzah. Hamzah ni dia Kufi juga. Kufah. Orang Kufah juga. Hamzah ni dia ada 2 orang perawi dia. Nama dia Khalaf dan juga Khalad. Kemudian yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Kisai ni ialah imam di Kufah juga. Dia ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga Abul Haris. So 1 sampai 7 tu. Saya tulis 1 sampai 7 tu. Maksudnya dia akan ada dalam disiplin ilmu qiraat ini, dia akan ada imam dan setiap imam tu ada 2 orang perawi. Siapa, soalan dia, siapa yang pandai-pandai pilih Imam Nafi, Ibnu Kasir ni, kemudian susun pula ada perawi-perawi dia, siapa pandai-pandai bijak buat macam ni? Itu soalan dia. Kena kita tahu surat beranak dia tu. Dia dari sudut disiplin ilmu, saya sebutkan tadi, dia memang zaman bila berkembangnya ilmu bacaan Al-Quran ini, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Imam qiraat ini, dia tak ada dalam kalangan sahabat. Start daripada imam yang pertama, Nafi, Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir. Semua imam qiraat 7 ni, dia tergolong daripada golongan tabi'in dan juga tabi'in. Dia berada pada level itu. Dia tak ada dalam golongan sahabat. Kemudian periwayat dia pula lagi bawah lah. Periwayat, dia bukan anak murid. Dia kena faham tu, istilah dia tu. Bila dikatakan rawi, periwayat ni tidak semesti anak murid. Memang ada yang periwayat itu betul-betul anak murid. Tapi ada juga periwayat yang bukan anak murid. Macam bacaan kita Hafs. Hafs ni, yang nombor 5 ni saya sebut ni tadi. Hafs ni dia memang betul. Dia itu adalah anak murid kepada Asim. Maksudnya dia memang ambil bacaan pada tok guru dia direct. Begitu. Ada yang periwayat ni bukan anak murid. Dia 2-3 lapis ke bawah itu. Jadi siapa yang susun ini semua, pandai-pandai susun 7 orang ni, pandai-pandai pilih setiap satu orang imam ni 2 orang perawi. Siapa yang pandai bijak buat kerja ni? Ini semua adalah dibuat oleh seorang ulama yang hebat yang meninggal pada 324 Hijrah. Nama dia Imam Abu Bakar bin Mujahid. Orang panggil sebut sebagai Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ni lah. Dia karya, dia buat satu kitab. Nama dia As-Sab'ah. As-Sab'ah fil Qiraat. Ada satu kitab, nama dia 7. As-Sab'ah fil Qiraat. 7 dalam Qiraat. Maka dia pilih 7 orang ini. Dan setiap 7 orang ini, setiap seorang tu dia letak 2 orang perawi, periwayat. Zaman dia meninggal 324 Hijrah. Jadi yang dipilih tu, dia pilih tengok. Dia pilih ambil daripada tabi'in. Dia yang susun. Satu, yang pertama. Dia ni seorang alim, orang yang hebat, ilmu qiraatnya, ilmu nahunya, sarafnya, ilmu bahasa Arabnya. Dan dia ni seorang ulama yang rapat dengan kerajaan. Kira orang kita kata sekarang ni, macam kalau kerajaan tu kita JAKIM sekarang ni, dia ni ulama yang bekerjasama dengan kerajaan. Kan? Dan bila Imam Ibnu Mujahid dia buat kitab Sab'ah ni, dia kumpulkan 7 orang imam dengan perawi. Dia bukanlah orang yang pertama. Sebenarnya dalam 200 Hijrah, dia meninggal 324. 100, 200, 300. Ramai juga orang lain yang ada buat kitab. Pilih beberapa orang imam, setiap imam 2 perawi. Ada yang ni, dia ambil satu riwayat. Kalau kita tengok yang 100 Hijrah, 200 Hijrah, mereka ni ambil bacaan, ada yang ambil satu-satu. Contohnya, tuan-tuan belajar dengan seorang sahabat, dia ajar tabi'in. Tabi'in ni ajar tabi'in. Maka tabi'in tu dia akan tulis. Ini apa, dia akan buatlah kitab. Dia tulis kitab, okey, nama aku Abu, aku belajar daripada Ahmad. Ahmad ni belajar daripada ini. Bentuk bacaan dia begini, satu. Jadi dia satu kitab. Masa satu qiraat je lah. Kan? Orang itu pula belajar, ada tok guru dia. Dia tulis pula, ambil daripada sahabat, ambil dengan sanad-sanad dia. Kata, aku pula belajar gini. Ada juga ulama' yang lain, tabi'in buat 2 orang, 2 riwayat. Mungkin dia belajar daripada 2 orang tok guru. Maka dia tulislah 2. Jadi dah banyak dah ulama'-ulama' yang
yang buat. Ada buat 2 qiraat, ada 5 qiraat, ada qiraat 8, ada qiraat 10. Tapi zaman mereka hanya menulis wajah-wajah qiraat yang dia belajar tanpa dia komen yang lain. Maksudnya masing-masing kita belajar, kita tulis, kita belajar je lah. Tapi Imam Ibn Mujahid ni ketika 200-300 Hijrah ni, dia berlaku terlalu banyak berlaku penipuan dalam bentuk bacaan Al-Quran. Banyak tipu. Sebagaimana dalam disiplin orang belajar ilmu hadis tu orang dia akan pecah kepada hadis sahih lah, hadis maudhu', hadis dhaif kan, hadis palsu kan. Maka dalam ilmu bacaan Quran pun berlaku begitu juga. Sama. Ramai dalam kalangan tabi'in, atba'u tabi'in yang mereka ni punyai kepakaran dari sudut ilmu nahu. Ilmu bahasa Arab. Jadi bila dia belajar ambil satu riwayat, dia buat sendiri dia punya bacaan. Dia buat sendiri dia bacaan. Macam ni dia kata, okey aku buat gini. Dia ni tok guru besar. Tapi dia ni tok guru bidang bahasa Arab, bidang nahu. Tok guru besar. Dia adalah ambil bacaan, wajah bacaan. Mungkin 1 orang, 2 orang guru. Dia buat bacaan dia sendiri. Ada ikut. Tapi dia tidak menepati spesifikasi ni. Yang tu yang sebelum ni saya pernah sebutkan bahawa syarat Quran itu untuk jadi mutawatir dia kena ada 3. Dia kena ada bertepatan bahasa Arab, kemudian bertepatan dengan Mashaf Utsmani, dan juga ada sah sanadnya. Ada 3 ni baru kita boleh katakan Quran itu mutawatir. So dia bezalah. Orang belajar hadis ada cara mutawatir dia, Quran ni cara dia nak tengok dia mutawatir. Jadi Imam Ibn Mujahid ni dia pilih 7 orang ini. Kemudian dia letakkan 2 orang perawi dan dia letakkan guideline. Allahu Rabbi. Dia letakkan penanda aras. Kenapa dia pilih 7 orang ni? Kemudian dia letakkan penanda aras ciri-ciri, dia sebut al-ikhtiarat. Ikhtiar. Ikhtiar imam dan juga perawi. Jadi Imam Ibn Mujahid ni dia pilih tu bukan pilih saja pilih. Tapi dia pilih tu dengan kriteria yang sangat detail. Dari sudut alimnya macam Imam Nafi'. Imam Nafi' dia kata, aku ni talaki daripada tabi'in 70 orang tabi'in dia kata. 70 orang tabi'in. 70 orang tabi'in. Baru dia ni label boleh jadi imam. Qalun ni betul lah anak murid kepada Nafi'. Dia betul anak murid. Qalun ni bila orang tanya dia, kau ni duduk belajar dengan Nafi' ni dah berapa kali khatam? Dia tanya. Orang tanya dia, anak murid dia tanya. Wahai tuan guru baca dengan Nafi' ni berapa kali khatam? Qalun ni dia senyumnya dia kata. Dia kata aku duduk dengan Nafi' ni 20 tahun dah. 20 tahun aku duduk talaki dengan Nafi' ni. 20 tahun, bukan 2 tahun. 20 tahun. Dah 20 tahun aku duduk ni, aku pun tak tahu berapa kali dah punya banyak dah. Cuba bayang tuan-tuan. Itu level nak jadi periwayat. 20 tahun duduk talaki, tak henti-henti. Kita ngaji habis sekolah rendah, tak baca dah. Simpan tunggu Ramadan baru jumpa kot. Kan? Itu yang Ramadan bila buka, baca kongkang, dengung tak kena, semua benda tak kena. Kan? Tunggu Ramadan baru baca kan. Itu kita lah kan. Tapi nak ceritanya, Qalun ni gitu. 20 tahun duduk dengan Nafi'. Kemudian dia punya level dia tu, Imam Nafi' apabila dia duduk dia ngajar Qalun tu datang nak tasmik pengiktirafan tok guru ni kepada anak murid. Qalun tu bila datang, kau duduk sana dia kata, nanti aku panggil orang baca dengan kau. Dia tu dah level tok guru dah. Tu hebatnya gitu, alimnya gitu dari sudut bacaan. Dia ulama' ni macam-macam tuan-tuan. Ada ulama' orang fiqah, dia minat fiqah lah, belajar fiqah. Ada orang minat tasawuf, dia dengar tasawuf saja kan. Ada orang minat qiraat, dia dengar qiraat. Ada orang tak suka belajar qiraat, dengar qiraat dia jadi pening. Kan? Ada jenis disiplin masing-masing kan. Kebolehan, kepakaran bidang lah masing-masing. Maka kita bergeraklah atas mana yang kita mampu. Warsh begitu juga. Macam Imam Ibn Kathir Al-Bazi ni, apa dia sebutkan 40 tahun dia ni jadi Bilal dekat Masjidil Haram. Jadi imam dekat sana, mengajar punya lama.
Kan? Jadi yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar bin Mujahid, bila dia nak pilih 7 orang ni, bukan pilih senang-senang. Dia letakkan tok guru besar, anak muridnya banyak, dia punya umurnya panjang, sanadnya bagus, ilmunya mantap, kan? Ada kriteria yang khusus yang dia buat, baru dipilih jadi imam. Begitu juga apabila dia pilih perawi, periwayat. Periwayat ni juga yang dipilih oleh Abu Bakar bin Mujahid ni, dia bukan pilih atas dasar anak murid. Itu saya katakan tadi. Dia tak semestinya anak murid. Dia pilih atas dasar dia tengok. Contohnya Imam Nafi', dia ada. Contoh saya bagi yang nombor 6 ni. Imam Hamzah. Hamzah ni dia ada 2 orang perawi dia, Khalaf dan Khalad. Khalaf dan Khalad ni dia bukan anak murid kepada Imam Hamzah. Dia bukan anak murid. Dia ni dah ada satu lapis lagi. Anak murid kepada anak murid. Sebab apa? Imam Mujahid bila dia tengok Hamzah ni hebat. Orang Kufah. Tapi level anak murid dia yang pertama, tak ada yang nampak hebat macam dia. Dia level 2, lapis kedua, lapis ketiga baru menyerlah. Macam anak murid tu dia berlevel kan. Level yang kedua baru menyerlah. Maka dia ambil anak murid menyerlah. Supaya apa? Masyhur, orang lebih kenal, bacaan itu lebih hebat, ilmunya lebih mantap. Begitu pemilihan dia punya apa? Perawi. Jadi dia letakkan mi'yar yang khusus. Maka tu lahirlah 7 orang imam dengan setiap satu dengan 2 orang perawi. Dan 7 orang imam ni daripada zaman Ibnu Mujahid yang 324 Hijrah meninggal, selepas zaman dia tu yang berlaku banyak fitnah bentuk bacaan, dia juga orang yang pertama antaranya buat kitab tentang syazzah. Syazzah ni istilah ilmu qiraat lah. Kalau kita ilmu awam ni kita kata maksudnya bacaan yang betul dia terima, bacaan yang ditolak. Kan? Kalau orang kata hadis sahih, ini hadis palsu. Kan? Gitulah. Jadi Imam Ibn Mujahid ni dia letakkan 7 orang imam dengan 2 orang perawi satu. Dia letakkan kriterianya dan dia buat satu kitab lagi nama kitab Syazzah. Dia kata selain daripada kata Imam Ibn Mujahid ni dia orang Kufah. Jadi yang dipilih ni kalau tuan-tuan tengok dia ada daripada Madinah Nafi', dia ada ini Madinah, yang ni Mekah, Abu Amru ni Basrah, yang ni Syam. Ini 3 ni Asim, Hamzah, Kisai ni dia Kufah. Orang Kufah. Kufah ni Iraq lah. Basrah Iraq juga. Tapi maksudnya Ibnu Mujahid ni dia orang Kufah. Jadi orang Kufah dia ambil 3 orang imam. Itu dia buat. Dia kata aku pilih 7 orang dengan satu perawinya. Ini yang masyhur di sisi aku, dia kata. Dan aku tak katakan yang lain itu salah. Itu ayat dia tu. Ayat dia sangat bermakna. Yang ni yang aku kenal, yang masyhur isi aku tulis, aku perkenalkan. Selain daripada ini, aku tak kata dia salah. Dia kata kan. Ini yang aku kenal kan. Okey. Kemudian dia buat satu kitab pula, namanya kitab Syazzah. Syazzah ni yang syaz, yang maksudnya tidak menepati syarat-syarat pemilihan dia. Maka start zaman dia ni lah ulama dah mula berkiblat dengan apa yang dia tuliskan. Jadi ulama lepas tu lahirnya Abu Amru Ad-Dani. Abu Amru Ad-Dani ni meninggal 444 Hijrah. Ikut dia dengan kitab dia At-Taisir. Maksudnya ulama yang lain 200-300 Hijrah tu ada buat qiraat, tapi dia hanya wajah bacaan. Betul tidak tak tahu, kan? Tapi Ibnu Mujahid ni letakkan dengan kriteria-kriteria yang dia letakkan. Jadi orang zaman tu tengok, hebat. Dia pula tulis gitu. Maka orang follow dia. Tok guru besar. Kemudian dia buat kitab Syazzah. Wajah-wajah yang Syazzah tu yang menampakkan bentuk wajah bacaan yang selain dia baca ni ada kelemahan. Itu saya katakan yang ada 3 syaratnya. Dan yang Syazzah pada zaman ni ada ulama seperti Ibnu Miqsam. Ulama hebat, alim dari sudut ilmu bahasa Arabnya, sampai dia suruh bertaubat sebab dia buat qiraat sendiri. Ibnu Muhaisin ada dalam qiraat yang Syazzah tu. Dia ada yang famous, ada 4 orang imam. Nanti kita akan go through lah satu-satu. Ibnu Muhaisin, Ibnu Syambus, yang mereka ni merupakan orang alim bidang bahasa Arab, buat qiraat sendiri, suruh bertaubat. Ada tak nak bertaubat, sampai dipukul, ada sampai ditelanjangkan, suruh bertaubat tak nak. Sampai begitu. Kan? Dia dalam kategori qiraat Syazzah. Maka dia buat 7 orang imam. Kemudian lepas itu lahirnya Abu Amru Ad-Dani, ada kitab At-Taisir, ada Abu Daud, sampai zaman Al-Imam Asy-Syatibi.
Imam Asy-Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. Imam nama dia Imam Syatibi. Jadi tuan-tuan kalau dia ni bacaan biasa dengar orang kata Tariq Syatibi kan. Siapa dia Syatibi tu kan? Okey. Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. 590 Hijrah. Imam Asy-Syatibi ni dia apa sumbangan dia yang besar dari sudut ilmu bacaan Al-Quran ini? Sumbangan dia paling besar ialah dia ni alim hebat, tak payah ceritalah. Dia ada buat satu nazam qasidah. Qasidah nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Saya lari dah pen saya ni. Dia punya mata dia lari. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Satu qasidah tentang ilmu bacaan Quran. Ilmu qiraat ni. Yang mana dalam qasidah dia tu ada 1000 bait lebih. Dalam qasidah dia tu dia memasukkan 7 orang imam ni dengan perawi-perawi dia. Orang ni baca macam mana, orang ni baca macam mana, yang ni baca begini, yang ni baca gini, yang ni dengung, yang ni tak dengung, yang ni baca imalah, yang ni baca tashil, yang ni baca ismam, semua dia tulis. Start daripada Imam Nafi' sampai yang ketujuh, Imam Al-Kisai. Dia buat nazam nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dia buat. Dia pula ni Al-Imam Syatibi, ni yang meninggal 590 ni namanya Syatibi. Imam Syatibi ni dia tulis semua ni adalah berdasarkan kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir ni kitab At-Taisir ulama Abu Amr Adani, kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir dia 590 diambil daripada kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir tu pula ambil daripada apa yang ditulis tadi saya kata oleh Abu Bakar bin Mujahid. Yang mula susun 7 orang. Jadi mula Abu Bakar bin Mujahid dia buat 7 orang dengan perawi. Lahirnya ulama 400 Hijrah follow dia punya kaedah. Kemudian Al-Imam Syatibi 590 pun follow yang ni, buat pula qasidah. Kan? Yang ni tadi Ibnu Mujahid dia buat kitab As-Sab'ah, cerita hurai. Mari kitab Taisir bagi syarah, susunkan imam-imam qiraat. Imam Asy-Syatibi follow pula, buat pula qasidah. Jadi dia seolah membina satu binaan. Orang ni bina Imam Abu Bakar bin Mujahid, dia letakkan foundation. Orang ini cover, top up bagi kuat. Orang ini top up lagi kuat, orang ini top up lagi kuat. Tu. Dia lahirnya 7 orang imam tu. Yang mana kalau saya kata ada orang buat qiraat 2, qiraat 3 riwayat, itu dia jadi pupus. Orang tak nak follow dah tu. Kan? Macam kita lah sini, tiba-tiba kita ada tok guru yang hebat mengajar dekat Masjid Ubudiyah ni. Jadi bila maghrib semua orang datang ke sini. Contohnya dia mengajar fiqh kat sini, semua orang datang kat sini. Bukan tak ada masjid lain, masjid sana ada, tok guru sana aja. Tapi adalah sana 2-3 orang, sikit kau. Jadi dah disebabkan dia ni hebat, jadi orang semua follow ke sini. Jadi disiplin ilmu bacaan tu berlaku begitu. Satu generasi. Jadi bacaan bentuk yang lain tu lama-lama dia pelan-pelan, slow dia seolah tak pupus. Sebab apa? Ibnu Mujahid ni dia ada kriteria yang khusus yang dia letak yang tak ada pada imam-imam yang lain, dan dia ni orang yang rapat dengan kerajaan. Imam Ibnu Mujahid ni dia rapat dengan kerajaan, dia gunakan berpakat dengan kerajaan supaya letakkan siapa yang mukhalafah dengan bentuk bacaan yang dia tulis ni. Contohnya Ibnu Syambu suruh bertaubat sebab dia boleh merosakkan masyarakat apabila wajah bacaan yang dicipta sendiri. Kebanyakan yang tak ikut manhaj yang dibawa oleh Abu Bakar bin Mujahid ni, mereka ni mukhalafah, berbeza dari sudut resam Osmani. Zaman Sayyidina Osman, saya dah ceritakan sebelum ni, zaman Sayyidina Osman ialah zaman berlaku perbalahan dari sudut wajah bacaan. Apabila berlaku perbezaan dari sudut wajah bacaan itu, maka diselaraskan menjadi Mashaf Osmani. Jadi ada sahabat-sahabat yang lain-lain yang dah banyak dekat Kufah, dekat Basrah, dekat Syam ni, tok guru besar. Kan? Mereka ni ambil bacaan daripada Nabi SAW. Bukan salah, betul. Dia ambil benda ni. Tapi bacaan dia tu tak ada tulisan tu dalam resam Osmani. Contohnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni nama besar, tuan-tuan. Sehingga Nabi SAW kata, siapa nak baca Quran,
ambil daripada 4 orang sahabat. Disebut salah seorang dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni zaman Sina Umar dihantar ke Kufah. Duk rupa jadi Tok Guru Kufah. Tok Guru Kufah dia pun ajarlah bacaan yang diambil daripada Nabi. Tapi sampai satu ketika bila Sayyidina Uthman selaraskan tulisan tu, dia punya bacaan dia dah tidak menjadi mutawatir. Sebab bacaan dia dah bersifat ahad. Maksudnya dia seorang. Memang dia sahabat, memang ambil daripada Nabi bacaan dia tu, tapi dia yang bawa seorang ajar orang Kufah. Tak ikut standard yang dibuat pada masa Osman ni. Kemudian berlakulah dia datang jumpa Sayyidina Osman tegang. Akhirnya dia terima. Tetapi bacaan dia tu berkembang dekat Kufah. Tapi lama-lama dia hilang. Begitu juga saya katakan tadi, ada ulama-ulama yang punya kepakaran dari sudut bahasa, dari sudut ilmu balaghah. Dia buat pula qiraat sini. Bila dia reti bahasa Arab, dia rasa dia pandai. Dia rasa dia hebat, dia ilmu dah. Quran tak boleh buat begitu. Quran ini kena ambil betul-betul ada sanad sampai pada Nabi, sampai Jibril, sampai pada Allah. Tak boleh nak pandai-pandai kita bijak bahasa Arab ni. No. Tak ada. Quran kena ada sanad dia yang jelas bentuk bacaan itu. Jadi ini yang Abu Bakar bin Mujahid tu dia tolak. Mana yang buat qiraat sini. Sebab apa mereka ni, tok guru yang besar dalam bidang bahasa ni, dia belajar mungkin 1 riwayat, 2 riwayat, lepas tu buat qiraat sendiri. Berbeza dengan Nafi' tadi. 70 orang tabi'in dia ambil. Yang bertalaki berpuluh-puluh tahun. Tok guru besar beza. Sebab mereka ni memang kepakaran bidang di situ. Dia hidup dengan Quran itu. Daripada dia lahir kecil besar, puluh tahun hidup dia korbankan masa dia dengan Quran. Itu bagi orang Quran lah. Kalau orang fiqh kan, dia memang minat fiqh. Macam Imam Syafi'i. Kita terkenal sebagai ulama fiqh. Maka dia belajar juga. Dia ambil bacaan daripada daripada jalur bacaan daripada Imam Ibn Katsir. Tapi adalah beberapa riwayat dia ambil. Kemudian dia pun belajar fiqh. Dia minat fiqh. Jadi tok guru fiqh. Ya? Imam mazhab. Maka disiplin itu berbeza. Lahirnya 7 zaman sampai zaman Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi ni bila dia buat nazam nama dia Hirzul Amani wa Wajud Tahani, qasidah dia tu sampai hari ini orang belajar ilmu qiraat dia kena hafal benda tu. Saya dulu masa belajar kat Mesir kena hafal lah. Wa malikumiddin rawihi nasirun wa inda sirati wasyirati likumbula bihaisu ata wasada zaya ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala. Semua start daripada isti'azah, start daripada sifat huruf nama imam sampai habis 30 juz orang kena hafal qasidah. Dan qasidah tu kita kena syarah-syarahkan lah. Ada syarah kepada qasidah tersebut. Jadi sampai sekarang orang hafal. Dan lahir pada Imam Syatibi itu anak murid dia yang hebat As-Sakhawi mensyarahkan tentang qasidah-qasidah Imam Syatibi. Maka dia terus berlarutan sampailah seolah-olah orang yang mengatakan ilmu qiraat ini seolah-olah terhenti sampai 7 ni saja. Dah lari pula dia. Seolah-olah orang mengatakan ilmu qiraat ni dia terhenti sampai 7 sahaja. Seolah begitu. Sampailah lahir seorang alim yang hebat, namanya ialah Al-Imam Ibn Jazari. Imam Ibn Jazari dia meninggal 833 Hijrah. Imam Ibn Jazari inilah yang menambah daripada 7 orang imam menjadi 10 orang imam. Iaitu imam yang ke-8, imam yang ke-9 dan juga imam yang ke-10. Imam yang ke-8 ini, dia tengok Imam Ibn Jazari ini, bila dia tengok dah bagus dah. Ada Abu Bakar Mujahid, Syatibi, semua ada. Tapi bila dia tengok, sebenarnya ada wajah-wajah bacaan yang mana tidak disusun oleh Abu Bakar bin Mujahid. Mutawatir, betul, sahih. Perlu penambahbaikan. Okay, dekat azan kita sambung sikit lagi lah lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin Muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Saya sambung sikit dalam 2-3 minit. So dia ada 7 orang imam, 7 orang imam. Jadi yang lagi 3 orang imam tu ditambah oleh Imam Ibnul Jazari. Apa dia? Yang ke-8, dia tambah ialah imam, nama dia Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ni imam, dia imam di Madinah. Abu Ja'far ni adalah guru kepada imam yang pertama, Imam Nafi'. Dia jadi imam yang ke-8. Siapa yang tambah? Yang pandai-pandai susun ni. Nama dia Ibnu Jazari tadilah. Yang meninggal 833 Hijrah. Dia nampak. Sebenarnya ada jalur riwayat wajah bacaan daripada Abu Ja'far ni. So, mutawatir juga dia nampak. Jadi dia tambah. Itu yang ke-8 Imam Abu Ja'far. Dan dia letakkan 2 orang perawi. Dia ikut format bagaimana orang dulu buat. Dia letak 2 orang perawi. Nama dia Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Jadi imam yang ke-8. Bacaan penduduk Madinah. Kemudian imam qiraat yang ke-9 dia tambah. Yang ke-9 nama dia ialah Imam Ya'qub. Ya'qub Al-Hadrami. Ini bacaan orang-orang Basrah. Basrah ni belah Iraq sanalah. Basrah. Dia ambil yang diletakkan ke-9 Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ni dia letakkan 2 orang perawi juga. Yang pertama nama dia Ruwais dan yang kedua Rauh. 2 orang perawi dia. Orang Basrah. Ramai ulama komen. Saya sebut tadi Imam Abu Bakar bin Mujahid ni dia pilih 7 orang imam. Kan? 7 orang imam tu, imam yang ke-7 tu nama dia ialah Imam Al-Kisai. Ramai orang komen, kenapa Abu Bakar bin Mujahid letak Al-Kisai? Sedangkan sebenarnya imam yang ke-9 yang ditambah oleh Ibnu Jazari iaitu namanya Imam Ya'qub tu adalah lebih hebat daripada Imam Al-Kisai. Ramai ulama-ulama komen. Tapi Abu Bakar bin Mujahid dia kata itu yang masyhur di sisi aku, dia kata. Okey, yang ke-9 ialah Imam Ya'qub, 2 orang perawi dia, Rauh dan juga Ruwais. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10
Imam Ibnu Jazari dia letak imam yang 10 ialah nama dia Imam Khalaf Ashir. Khalaf Ashir maksudnya khalaf yang 10. Siapa dia imam 10? Ini bacaan penduduk Kufah. Khalaf ini adalah perawi kepada Imam Hamzah. Tadi kita katakan imam yang ke-6 tu Imam Hamzah. Dia dua orang perawi dia. Khalaf dan Khalad. So Khalaf yang pertama tu bila dinilai balik oleh Imam Ibnu Jazari, dia tengok, Khalaf ni hebat. Sebenarnya dia boleh jadi imam. Maka dia ambil Khalaf ni letak jadi imam yang ke-10. Dipanggil sebagai imam yang ke-10. Imam Khalaf Ashir, Khalaf Bazar. Dan dia letak dua orang perawi kepada Khalaf ini, iaitu namanya Idris dan juga Ishaq. Jadilah 10 orang imam. Barulah daripada qiraat 7 orang imam tambah 3 daripada Ibnu Jazari, baru dia jadi 10 orang. Jadi 10 orang imam. Orang kata qiraat 10. Itulah dia 10 orang, setiap satu ada dua orang perawi. Dan ini baru kita bahas nama je. Kemudian kita nanti kuliah akan datang saya akan bahas kenapa ada qiraat yang ni namanya mazhab yang kecil, surah, ada yang ni riwayat yang kubra 10 besar. Apa beza dia? Riwayat-riwayat itu nanti kita bahaskan pada kuliah akan datang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.